وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Dalam ayat 22, Allah Ta'ala bercakap tentang orang yang datang daripada hujung penjuru kota, yang mana tiba-tiba datang untuk menyokong para rasul. Selain daripada sebab-sebab musabab dia untuk menyokong rasul, dia ada satu bentuk kesedaran dalam dirinya. Allah Ta'ala memberitahu apakah kesedaran yang ada dalam dirinya berkenaan dengan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat 22, Allah Ta'ala berfirman, Allah quote apa yang orang ni kata. Allah kata, wa ma liya la a'budul lazi fatarani wa ilaihi turja'un. Wa ma li, apa yang tak kena dengan aku ni, la a'budul lazi fatarani, seandainya aku tak abdikan diri kepada fatarani, Allazi fatarani, yang telah memulakan, merencana penciptaan aku, iaitu Allah Ta'ala. Dia kata setelah dia memahami mesej-mesej para rasul ini, dia kata something wrong dengan diri aku kalau aku masih lagi tidak mengabdikan diri kepada yang merencana penciptaan aku. Yang merencana penciptaan aku ni maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan kena faham, Allah Ta'ala ni adalah Khaliq, pencipta. Allah Ta'ala juga adalah Fatir, yang merencana penciptaan. Saya nak membezakan antara dua ni macam ni lah. Kalau ada orang yang mereka kereta, mencipta kereta, yang mana sebelum tu dah ada kereta lain. Contoh, Mercedes dah ada kereta, tiba-tiba Volkswagen pun keluarkan kereta, tiba-tiba Proton pun keluarkan kereta. Ini kita panggil Khaliq. Proton Khaliq kereta dia sendiri, Volkswagen Khaliq kereta dia sendiri, setiap jenama kereta Khaliq, cipta kereta sendiri. Tetapi Fatir adalah start from scratch, merencana start from scratch. Allah Ta'ala menciptakan kita, bukannya Allah Ta'ala tiru somewhere. Allah Ta'ala memulakan, merencana penciptaan manusia ni start from scratch. Maka orang ini, lelaki ini berkata, wa maliya, apa yang tak kena dengan aku ni, la a'budul lazi fatarani, seandainya aku masih lagi tidak mengabdikan diri kepada fatarani, allazi fatarani, kepada Tuhan yang telah merencanakan penciptaan aku. Wa ilaihi turja'un, dan Tuhan yang sama juga kita akan kembali kepada dia. Apa yang tak kena dengan aku kalau aku tak sembah dia yang cipta aku, dan apa yang tak kena dengan aku ni kalau aku tak sembah dia, yang mana dialah tempat aku akan kembali next round, lepas mati. Tuan-tuan, berdasarkan ayat ini kita faham bahawa lelaki ini, dia mendengar dengan sangat baik dan dia hadam apa-apa yang disampaikan oleh Rasul. Meskipun apa yang disampaikan oleh Rasul itu tak diceritakan dalam ayat ni, tapi kita faham mesej semua Rasul itulah tauhid, mentunggalkan Tuhan, kehidupan semula selepas mati. Lelaki ini, meskipun Rasul tak tahu kewujudan dia pada peringkat awal, akidahnya adalah akidah yang sahih. Dia rasa bersalah jika tidak mengabdikan diri kepada Allah. Ini nama dia yu'minuna billah bil ghaib, beriman kepada Allah dalam keadaan ghaib, tak nampak pun. A'attakhidhu min dunihi alihah, adakah patut untuk aku ambil selain daripada Allah sebagai sembahan? Wajar ke aku ni untuk ambil selain daripada Allah sebagai sembahan, berhala-berhala ni sebagai sembahan? In yuridnir rahman bidur, kerana kalau aku ambil selain daripada Allah sebagai sembahan, kalaulah Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Sayang ni, nak menimpakan kepada aku ni satu bahaya, la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqizun, tidaklah sikit pun
selain Allah ini yang boleh beri syafaat, boleh tolong kepada aku, dan juga tak boleh nak menyelamatkan aku wala sikit pun. So there is no reason untuk orang ini terus tidak mengabdikan diri kepada Allah, bahkan mengabdikan diri pula kepada sembahan-sembahan lain selain daripada Allah. This is very logical daripada orang ini. Orang ini merasa bersalah seandainya setelah mendengar penjelasan Rasul tersebut, mereka masih lagi menyembah lebih daripada satu Tuhan dan juga menyembah bukan Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, mesej agama kita, mesej asas akidah umat Islam sangat simple. Menyembah Allah, la ilaha illallah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Dan lelaki ini, meskipun Rasul tak mengenali dia, Rasul tak rapat dengan dia, tapi dia hadam mesej tersebut. Inilah apa yang telah Allah sebutkan awal, iaitu beri peringatan, beri amaran untuk orang sebegini. Allazi zikr, orang-orang yang mendengar dan juga hadam peringatan tersebut. Ini contoh orang yang walaupun dia mendengar dari jauh, dia mendengar sikit, tetapi dia hadam mesej yang nak disampaikan tersebut. Seterusnya dalam ayat 24, orang ni berkata, inni izan, sesungguhnya aku ni, kalaulah aku buat juga maksudnya, kalaulah aku tak sembah Allah juga, kalaulah aku pergi sembah berhala juga, pergi sembah selain pada Allah juga, setelah aku difahamkan sebegini rupa oleh Allah melalui para rasul ini, inni izan la fi dhalalim mubin. Kalau aku lepas mendengar apa Rasul cakap, apa yang Allah sampaikan ni, betul-betul sesat, yang betul-betul sesat, sesat yang nyata, jelas sangat sesat aku ni. Kalau aku masih berdegil, masih sombong untuk jadi macam korang. Inni amantu bi rabbikum, kawan-kawan, sesungguhnya aku telah beriman kepada Rabbikum, Tuhan kalian. Fasma'uni, kawan-kawan, datanglah dengarlah apa aku cakap ni. Tuan-tuan, ini bahagian yang menarik ya. Kumpulan ini, penduduk Qaryah ini, Ashabul Qaryah ini, mereka telah didakwa oleh 3 orang rasul. Allah hantar 2 rasul, mereka dustakan. Allah enhance lagi dengan hantar rasul ketiga, of course mereka dustakan. Mereka ancam nak bunuh pula rasul-rasul ni, ancam nak pukul, ancam nak beri tindakan fizikal. Kemudian datang laki lekeh, ingat saya guna perkataan lekeh, datang laki lekeh yang berjalan kaki daripada penjuru kota ni, ledahlah lekeh, baru datang pula tu, and then tiba-tiba nak menyampaikan dakwah, dia ulang balik apa-apa yang para rasul ini sampaikan, dan dia bagi tahu pula betapa beriman dan percayanya dia kepada mesej-mesej para rasul ni. Dia kata, ini amantu bi rabbikum, sesungguhnya aku telah beriman kepada Rabb kalian, Tuhan kalian. Ini menunjukkan bahawa lelaki ini faham bahawa Allah, Tuhan yang merencana penciptaan, Tuhan yang kita akan kembali, sama ada engkau Muslim ataupun kau tak Muslim, tetap Allah, Tuhan yang sama yang merencanakan penciptaan kita semua. Sebab tu dia menggunakan perkataan Rabb kalian. Bukan itu saja, dia juga faham bahawa aku telah beriman kepada Rabb kalian, sama ada kalian percaya ataupun tidak, inilah Tuhan yang akan ilaihi turja'un, kepada dia aku kembali, korang pun akan kembali, kita akan kembali kepada dia. Aku telah beriman kepada Rabb kalian itu, kalian beriman tak? Fasma'un, berimanlah. Dan tuan-tuan, ini satu benda lagi. Kebanyakan rasul, bukan kebanyakan, hampir semua rasul, Allah telah sebut beberapa kali di beberapa tempat dalam Al-Quran, Rasul diutuskan kepada satu-satu kaum. Rasul itu datang daripada kaum itu juga. Seperti mana kebanyakan Rasul Bani Israel diutuskan kepada Bani Israel. Kaum Ad, Nabi Hud daripada kaum Ad, Nabi Saleh daripada kaum Samud, dan juga Nabi-Nabi yang lain datang daripada kaum yang sama. Muhammad datang daripada Quraisy dan diutuskan untuk Quraisy pada peringkat yang awal. Jadi 3 orang Rasul ini, kemungkinan paling besar mereka datang daripada Qaryah yang sama, iaitu mereka berdakwah kepada Ashabul Qaryah. Mereka kemungkinan paling besar datang daripada Qaryah yang sama. Sebaliknya lelaki ini datang daripada penjuru kota. Dia Qaryah yang lain, dia daripada penjuru kota. Apa saya nak maklum di sini adalah, lelaki ini kata, aku telah beriman kepada Rabb kalian. Rabb kalian, kalian dengarlah cakap aku. Dia seolah-olah begini, seolah-olah rasul-rasul ini menyeru penduduk Qaryah ini, jom sembah Rabb kita yang sebenar, Rabb kita yang sebenar, Rabb kita yang sebenar.
Rasul ini memperkenalkan kepada Ashabul Qaryah ini Rabb sebenar Allah Ta'ala. Dia itu tak disebutkan pun, tak ditujukan kepada dia pun, tapi dia memahami bahawa meskipun Rabb ini diperkenalkan sebagai Rabb kalian Ashabul Qaryah, aku masih faham bahawa itu juga Rabb aku. Sebab itu dia datang kepada Rabb ini, dia menyerah diri kepada Rabb ini, dan dia seolah-olah mengatakan kepada orang-orang Ashabul Qaryah ini, korang tak mau Rabb ini, aku ambil. Kalau korang tak mau iktiraf Rabb ini, aku akan iktiraf. Dia Rabb kalian dan aku telah beriman kepadanya. Dan kalau korang tak mau beriman kepada Rasul ini pun, kalau kalian tak mau beriman kepada Rabb ini pun, kalian tak percaya kepada Rasul ini pun, percaya aku. Fasma'uni, dengarlah cakap aku. Dan kalau tuan ingat, beberapa ayat sebelum, lelaki ni kata, ya kaum, wahai kaum aku, wahai kawan-kawan aku. Ini menunjukkan bahawa walaupun lelaki ini daripada Qaryah yang lain, dia masih menganggap mereka ini adalah saudara. Sebab tu dia kata, wahai kaumku, wahai kaumku, fasma'uni, dengarlah cakap aku. Maka tuan-tuan, sebab penyokong Rasul ini beriman dan menerima dakwah Rasul adalah kenapa? Satu, para Rasul tak minta ganjaran, tak minta upah. Ganjaran dunia mereka tak minta daripada orang yang menerima dakwah mereka. Kedua, para Rasul ini menyampaikan kerana mereka dapat petunjuk. Mereka ikhlas menyampaikan petunjuk. Yang ketiga, dia yakin bahawa Allah merencana penciptaan makhluk. Pihak sana, dia tahu tapi dia kurang yakin. Keempat, dia yakin bahawa manusia akan kembali kepada yang mencipta dia, Allah, setelah mati esok. Dia yakin. Orang yang yakin dia akan bertemu Allah lepas mati, dia tak berani nak mencabar Allah. Dia tak berani nak menyembah selain pada Allah. Yang kelima, sembahan lain tak mampu hendak menangkis kehendak Allah, dan dia sangat faham, sangat hadam perkara itu. Tuan-tuan, cuma 5 perkara sahaja. 5 perkara sahaja. Dan 5 perkara inilah yang menyebabkan lelaki ini beriman dan menerima dakwah Rasul. So tuan-tuan, adakah tuan-tuan telah beriman dan menerima dakwah pendakwah-pendakwah Rasul tuan-tuan? Wallahu alam.